Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam, tahiyyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah kita, kisah-kisah daripada Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir kita telah pun berkongsi sedikit kisah mengenai Uzair dan kenapa Uzair itu dia sampai dianggap sebagai seorang atau salah satu di antara putera Allah oleh golongan Yahudi. InsyaAllah pada hari ini pula saya akan berkongsi kisah mengenai seorang lagi yang pernah hidup zaman dulu. Ya, tentu kisah dia terdapat dalam Al-Quran lah kan. Dan orang ini pun orang kurang pasti sebenarnya sama ada dia ni seorang Nabi atau tidak. Dan kisah dia kita dapati dalam surah Al-Kahfi. Dan nama dia ataupun bukan nama dia tetapi gelaran yang diberikan dia oleh orang adalah Zulkarnain. Dan kisah Zulkarnain ini kita akan dapati dalam surah Al-Kahfi dari ayat ke-96 hingga berapa ni? Dari ayat 83 sehingga ke ayat 98. Okey, itu baru betul. Jadi bunyi ayat dia panjang sangat, so kita tak payah bacakan lah. Kita terus pergi ke dalam makna dia. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi tadi dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain, maka katakanlah aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepada dia jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlakukannya. Lalu dia pun menurut atau dia mengikuti satu jalan yang lain. Sehingga apabila suatu ketika dia sampai ke daerah matahari terbenam, dia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Dia dapati di sisinya satu kaum yang kufur. Maka kami, ini Allah berfirman, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Maka Zulkarnain berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, maka kami akan menyiksanya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya lalu diazabkannya dengan azab yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya dan kami akan perintahkan kepada dia perintah-perintah kami yang tidak berat. Kita akan memberikan kepadanya perintah-perintah yang senang, yang mudah. Kemudian dia berpatah balik menuruti jalan yang lain. Sehingga apabila dia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Demikianlah halnya dan kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia berpatah balik menuruti jalan yang lain. Sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya suatu kaum yang hampir-hampir mereka tidak memahami perkataan. Maka mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok antara kami dan mereka? Zulkarnain menjawab, sesungguhnya kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku berikan bagi aku lebih baik daripada bayaran kamu.
Oleh itu, bantulah aku dengan tenaga kalian sahaja. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Kemudian Zulkarnain perintahkan kepada kaum tersebut, bawakanlah kepadaku ketul-ketul besi. Sehingga apabila ia terkumpul, separas tingginya menutupi lapangan antara dua gunung itu, dia pun perintahkan kepada mereka untuk membakarnya dengan berkata, tiuplah api dengan alat-alat kamu itu. Sehingga apabila dah menjadi merah menyala seperti api, dia pun berkata, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan di atasnya. Maka mereka tidak akan dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menembuknya. Setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini ialah suatu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok ini hancur lebur dan adalah janji Tuhanku itu benar. Itulah kisah Zulkarnain yang kita dapati dalam surah Al-Kahfi itu. Dan sekali lagi kita para pendengar yang sedia mendengar, kalau ingin membacanya sendiri boleh dapati dalam surah Al-Kahfi tadi dari ayat yang ke-83 hingga ke-98 tadi. Sekarang kita kupas sedikit mengenai Zulkarnain ini. Apakah Zulkarnain ini betul-betul merupakan seorang nabi atau tidak? Maka kita di sini mungkin kita akan mempunyai suatu pertanyaan, apakah betul dia nabi ke tak, macam halnya Uzair yang sebelumnya tu. Dan Uzair kita telah selesai cerita dia, dan Uzair memang merupakan seorang nabi. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat menurut beliau adalah bahawa Zulkarnain itu memang seorang nabi. Dan pendapat ini kuat sebab sebagian ulama pun memang mengatakan bahawa Zulkarnain memang nampak macam seorang yang soleh dan raja yang soleh. Namun zahir dari ayat-ayat Quran tadi yang telah kita baca dalam surah Kahfi tadi, kalau kita fikirkan, dia menunjukkan bahawa dia adalah seorang nabi. Sebab apa? Dia dapat perintah daripada Allah. Dan siapa lagi yang akan dapat perintah daripada Allah selain malaikat, kecuali dia itu seorang nabi. Dan kita pun dapat nukil dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, bahawa Abdullah bin Amr pun, dia pun berkata Zulkarnain adalah seorang nabi. Namun ada pula yang mengatakan bahawa Zulkarnain hanya merupakan seorang raja yang soleh yang memeluk Islam melalui Ibrahim AS, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Azraqi. Dikatakan juga bahawa Ibrahim AS berdoa kepada Allah untuk Zulkarnain dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Al-Azraqi tadi dia menyebutkan bahawa Zulkarnain ini selepas dia memeluk Islam atas ajakan Ibrahim AS, mereka pun melakukan tawaf di keliling Kaabah bersama dengan Nabi Ismail sekalian. Dan hal ini diriwayatkan dari Ubaid bin Umair dan anaknya Abdullah dan yang lainnya. Dan mereka juga mengatakan bahawa Zulkarnain ini dia melakukan ibadah haji itu dengan jalan kaki dari tempat tinggal dia. Dan apabila Nabi Ibrahim mengetahui keadaan atau kehadiran si Zulkarnain ini yang datang dengan berjalan kaki, dia menemuinya dan ingin memberikannya kuda. Tapi Zulkarnain tak mahu. Dia tak nak naik kuda tu lah. Dia kata macam, okay, ni tempat kau Ibrahim, ambil sebagai as a sign of respect daripada aku kepada engkau. Aku tak akan menunggu sebarang binatang kat sini. Jadi kononnya Ibrahim pun berdoa untuk si Zulkarnain tadi kepada Allah, sehingga Allah pun menundukkan untuk Zulkarnain awan yang boleh membawa dia ke mana saja dia kehendaki. Wallahualam atas kesahihan cerita itulah. Ada pula yang mengatakan bahawa Allah menundukkan awan untuk Zulkarnain ini yang boleh bawa dia ke mana saja sehinggalah dia mampu menjelajahi dunia seluruhnya dan dapat menaklukkan sebahagian besar bumi di waktu itu. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi tadi, pada permulaan perjalanan dia tadi, kita dapati dia pergi ke daerah paling hujung barat, iaitu tempat terbenamnya matahari, dan kemudian dia dalam masa yang sekejap sudah ada di daerah paling timur pula, iaitu tempat terbitnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ada pertanyaan selanjutnya pula, kenapa Zulkarnain ini dia diberi gelaran Zulkarnain? Zulkarnain ini nama dia ke gelar? Jadi kita dapati Zulkarnain ini dalam bahasa Arab
Dia bermakna pemilik dua tanduk. Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tanduk ni? Ini merupakan satu kontroversi. Satu hal yang banyak perbincangan lah antara para ulama terdahulu dan sekarang. Ada yang mengatakan dia mempunyai sesuatu di atas kepalanya yang kelihatan seperti dua tanduk. Macam seolah-olah memang dia betul-betul actually ada tanduk yang tumbuh dari kepala dia. Wahab bin Munabbih pula berkata, dia mempunyai semacam topi besi atau helmet yang helmet tu ada dua tanduk. So kita bayangkan macam Vikings punya helmet kan, ada dua tanduk besi macam tu. Itulah menurut Wahab bin Munabbih. Ada pula yang berkata Zulkarnain diberikan nama Zulkarnain itu kerana dia memerintah kedua-dua kaum Parsi dan Romawi terdahulu. Dan mereka itu macam seolah-olah dua tanduk yang ada dalam muka bumi lah. Ada pula yang kata disebabkan tempat ataupun wilayah kekuasaan Zulkarnain ini meliputi timur dan barat. Wallahualam. Al-Thawri pula berkata bahawa Ali bin Abi Talib berkata, beliau adalah seorang yang mendapat petunjuk dan soleh. Dia mengajak umatnya kepada Allah tetapi mereka memukulnya di tanduknya. Maksudnya di sini adalah di satu sisi kepala dia. Kira di at one side of his head. Dan dia pun dibunuh. Lalu Allah membangkitkannya dan dia mengajak kaumnya lagi. Lalu mereka memukulnya di sisi yang lain pula. Lalu dia pun dibunuh untuk kali kedua. Maka Allah pun menghidupkan dia kembali dan dengan itu dia disebut Zulkarnain. Ada pula yang berkata kerana dia hidup selama 2 kurun atau 2 abad. Kerana Zulkarnain ni, perkataan korn itu ada 2 makna lah sebenarnya. Yang satunya adalah tanduk, lagi satunya adalah kurun ataupun abad. Jadi ada pula yang berkata dia dinamakan Zulkarnain kerana dia hidup selama 2 kurun ataupun 2 abad. Wallahualam. Sekarang ada pula lagi satu hal yang kontroversial juga mengenai Zulkarnain, iaitu apakah Zulkarnain ini sama dengan Alexander the Great? Sebab memang kalau kita tengok atau kita baca kisah-kisah sejarah mengenai Alexander the Great ni, cerita dia memang macam hampir mirip, hampir sama dengan Zulkarnain, yang mana kedua-dua mereka pada zaman mereka masing-masing hampir menguasai seluruh muka bumi lah. Jadi menurut Ibn Katsir rahimahullah, Zulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim dan ini merupakan sekurang-kurangnya 2000 tahun sebelum masa Alexander the Great yang merupakan seorang lelaki dari Greece, dari Macedonia. Dan Ibn Katsir juga menuliskan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahawa Nabi Khidir adalah menterinya Zulkarnain dan mereka pergi haji bersama-sama dengan berjalan kaki sebagaimana kita telah ucapkan tadilah. Dan tentunya kita tidak dapatkan dalam kisah Alexander the Great. Menurut Ibn Katsir juga, Zulkarnain adalah nama gelar atau julukan bagi seorang warrior. Seorang warrior yang merupakan seorang raja yang soleh juga, yang selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dan Iskandar mendapat julukan Zulkarnain yang secara harfiah Zul bererti memiliki dan Karnain bererti dua tanduk. Maksudnya Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Sedangkan Alexander yang agung, Alexander the Great ni, dia pemimpin di abad ketiga sebelum Masihi. So 3rd century BC, yang menaklukkan dunia dari daratan Yunani, Laut Tengah, Mesir, Asia Minor, Persia dan hingga ke India Utara. Dan nama si Alexander the Great ni pun diabadikan di kota di Mesir yang bernama Alexandria atau Iskandaria. Jadi begitulah kisahnya si Zulkarnain ni. Dan ya, kemungkinan besar dia bukanlah Alexander the Great. Dan kemungkinan besar juga dia merupakan seorang Nabi. Dan insyaAllah begitulah dia kisah Zulkarnain. Kita akan sambung mengenai kisah kaum yang dia blok dengan tembok yang dia bina dalam surah Al-Kahfi tadi, iaitu kisah Yajuj dan Majuj pada tazkirah seterusnya.
Semoga bermanfaat apa-apa kisah, apa yang kita kongsikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa atubu ilaih. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.